Assalamualaikum. Anda sudah menyaksikan rancangan kami ini pada petang ini. Biasanya anda menyaksikan kami dalam studio, tapi kali ini, tengok tu, bersiaran secara langsung kali ini berada di Hongkod Kebangsaan Penampang. Sebenarnya ada banyak yang menarik yang ada di sini, tapi sebelum tu anda baru saja dihiburkan oleh persembahan daripada seorang artis legenda, ataupun otai lah kiranya begitu, iaitu Mary Intiang dengan lagunya Nawau Ulan diiringi dengan penari-penari kebudayaan daripada Sekolah Adat Anak Negeri Sabah. Okey. Dan yalah, sekarang ni kita berada di KDCA Penampang ni. Sebenarnya ada banyak yang ingin kita kongsikan di sini, tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus ke Facebook kami di www.facebook.com/sessionTVRTM Sabah, Instagram kami di tv.rtm Sabah dan juga di TikTok tv.rtm Sabah. Lagi satu yang paling penting supaya anda boleh menyaksikan rancangan-rancangan RTM walau di mana juga anda berada, jangan lupa untuk terus turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Baik. Dan sebenarnya KDCA ini cukup popular sebenarnya di negeri Sabah ini, yang mana ianya terletak di daerah Penampang, Sabah. Yang mana Penampang ni dia terletak di pinggir bandar Kota Kinabalu, Sabah, dan mengambil masa lebih kurang dalam 15 minit perjalanan dari bandaraya Kota Kinabalu. Dan bagi anda yang mungkin tidak mengetahui orang apa yang ada di Penampang ni kan, sebenarnya kebanyakan daripada orang kata suku kaum yang menghuni daerah Penampang ini terdiri daripada suku kaum Kadazan dan juga dusun, tapi lebih kepada Kadazan lah macam tu, dengan keluasan yang lebih kurang dalam 364.5 km persegi, menjadikan daerah Penampang ini cukup popular dengan tarikan pelancongan terutamanya di Hongkod Kebangsaan Penampang. Dan tahukah anda, ini yang paling penting sekali sebenarnya, sebab untuk Penampang ni walaupun ejaannya PENAMPANG kan, bunyinya macam Penampang, tapi sebutan yang betul ialah Penampang. Kebanyakan orang kata orang-orang ataupun orang yang tinggal di daerah Penampang ni, mereka sering menyebut Penampang dalam ejaannya tu dengan sebutan yang betul, Penampang. Ingat, itu pembelajaran kita pada kali ini. Baik, dan seperti biasa untuk minggu ini kami ini sini ada cerita, kita ada banyak pengisian yang cukup menarik. Jadi kalau mau tahu apa yang menarik untuk minggu ini, jom kita terus saja saksikan pengisian untuk minggu ini. Ya, itulah dia pengisian yang bakal anda saksikan selama 1 jam dalam rancangan kami ini untuk episod minggu ini. Nampak ni. Apa yang sekarang ni ada di tangan saya ni sebenarnya untuk makluman anda, suku kaum KDMR ataupun Kadazan Dusun Murut Rungus ini begitu kreatif dan nilai kesenian mereka juga sangat halus dan sangat cantik. Jadi ini adalah salah satu daripada alat ataupun craft tangan yang digunakan untuk mengangkat padi satu ketika dahulu, ataupun kalau mahu pergi ke ladang, proses pembuatannya itu bukan mudah, yang kecil ni pun sangatlah susah. Jadi bagi anda yang ingin mengetahui apakah antara proses untuk menghasilkan wakit, jom kita saksikan segmen ini. Biarpun waktu terus berputar,
peralatan tradisional yang sering digunakan bagi golongan petani di Sabah masih tidak ketinggalan zaman. Wakit adalah sebuah kraf tangan yang dibuat secara turun-temurun oleh suku kaum Kadazan Dusun. Kegunaan utamanya adalah untuk membawa padi yang sudah siap dituai serta pelbagai hasil pertanian, kayu api dan pelbagai barangan lain lagi. Pastinya wakit ini dibuat dengan bahan yang berkualiti dan cara pembuatan yang sangat sempurna. Ini bagi membolehkan ia digunakan secara maksimum untuk mengangkat bebanan yang berat dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi untuk menahan bebanan tersebut. Mencari buluh yang berkualiti dan sesuai antara rutin harian Puan Soimin, seorang pembuat wakit dari Kiulu, Tuaran Sabah. Ciri-ciri buluh yang diambil adalah ia perlu matang dan sempurna sifatnya. Terdapat juga halangan seperti buluh yang ingin diambil itu bersangkut dengan buluh yang lain. Maka perlu mencari buluh yang lain pula yang mudah diambil. Setelah itu, buluh yang berjaya diambil dipotong kecil untuk dibawa pulang. Selepas itu, buluh tersebut perlu dibersihkan dan dijemur sehingga kering. Saya mula buat wakit pada 1992. Masa bapak saya meninggal. Tidak lagi mau bikin, terpaksa saya belajar sendiri. Bahan-bahan yang saya buat wakit, tulu, tali, rutan, katung, wakau, ini papan. Nah itu pipe. Tapi ada yang saya buat kulit kayu. Saya kasih jemur, baru saya buat ini. Selepas siap menganyam wakit, tali digunakan untuk membuat tali penggalas mengikut kesesuaian pemakainya. Panjang tali wakit untuk digalas di belakang badan biasanya sepanjang 60 cm dan ia perlu diikat kemas agar ia kukuh dan tidak mudah putus. Inilah hasil kerja tangan Puan Soimin menghasilkan wakit. Terdapat pelbagai saiz wakit bersesuaian mengikut kehendak pengguna dan kegunaannya. Saiz paling besar 6 kaki untuk pelancongan juga. Kadang-kadang orang minta yang besar, sekali dia dibeli, saya tidak mau nih, yang kecil saya mau, dia sudah minta yang besar. Tapi tidak susah juga, ada yang banyak yang mau beli. Kadang-kadang banyak dia orang mau order, kadang 1 bulan baru siap, itulah dia orang marah. Wakit memudahkan kerja petani, termasuk mereka yang mengerjakan sawah padi, yang mana ia menjadi peralatan wajib bagi petani dan penduduk di kampung atau pedalaman. Keunikan wakit selain digunakan secara meluas pada zaman dahulu dan sehingga kini masih digunakan oleh golongan petani, menjadikan barangan ini sebagai ikon Sabah. Diharapkan agar golongan muda mempelajari cara menghasilkan wakit supaya jasa peralatan ini dalam kehidupan nenek moyang mereka tidak dilupakan dan tidak pupus di telan zaman.